Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammadanil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Saudara muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga merupakan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Sayyidina Hasan bin Ali, kata dia, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk, fa inna sidqa tama'ninatun wal kaziba ribatun, atau kama qala, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Baik, daripada Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Hasan ni cucu kepada Rasulullah, kembar dia Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Kata dia, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan ni kata, dulu aku pernah dengar satu hadis, dan aku pernah hafal satu hadis daripada tok wan aku, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa kata Nabi? Nabi kata, da' ma yaribuk ila ma la yarib. Nabi kata, tinggalkan apa sahaja yang hang rasa ragu-ragu. Tinggalkan apa yang kita duk rasa was-was, apa yang kita duk rasa sangsi, apa yang duk rasa kita rasa tak selamat. Ila ma la yaribuk, kepada benda yang lebih selamat, kepada benda yang lebih kita, kepada benda yang kita rasa yakin, kepada benda yang kita tak rasa ragu, kita rasa secure benda tu, kita rasa selamat. Baik, hadis ni panduan kepada kita bila berhadapan dengan benda yang bukan setakat benda tu haram, tapi kalau benda tu syubhat. Walaupun benda tu belum sahih, benda tu haram, tapi benda tu dia mai ragu ke kita, benda tu dia mai was-was ke kita,
Macam mana kita nak tahu kita ragu ataupun kita was-was ataupun kita rasa tak selamat? Kita duk rasa dalam hati ni, boleh ke tak boleh? Dalam hati tu dia main, boleh ke tak boleh? Bermakna kita dah berada dalam perkara syubhat. Syubhat ni maksudnya ragu-ragu. Dalam hadis yang lain Nabi kata, waman waqa'a fi syubhat, siapa yang berada dalam keadaan syubhat, waqa'a fil haram, anggap duk berada dalam keadaan haram. Walaupun belum diputuskan lagi hukumnya haram, tapi duk rasa tu, maka anggap dah berada dalam keadaan haram. Maksudnya apa? Baik tinggal benda. Tuan-tuan muslimin dan muslimat dan rahmati Allah. Contoh isu rokok. Isu rokok, isu web dan sebagainya. Kalau sebelum ni, kalaulah kata Majlis Fatwa Kebangsaan belum putuskan rokok dan web ni haram, macam mana panduan kita? Walaupun sebelum ni belum ada lagi diputuskan, katalah Majlis Fatwa Kebangsaan pun tak keluarkan kenyataan tentang rokok, tentang web. Ni halal ke haram ni? Pasal apa? Ada orang kata halal, ada orang kata haram. Tonton pergi tanya pula 5 orang ustaz. 2 kata haram, 3 kata halal pula. Tak pening kita. Bila tanya ustaz yang kata haram 2 orang ni, dia kata senang aja. Hadis dia la darara wala dirar. Jangan kita mudaratkan diri dan jangan kita mudaratkan orang lain. Maknanya apa sahaja perbuatan yang mudaratkan diri dan boleh mudaratkan orang lain, hukumnya haram. Kan? Ditanya pula ustaz yang kata halal, dia kata mana ada haram. Rokok ni halal. Tengok-tengok dekat poket dia dan 20 batang ada. Dia takkan kata haram pasal dia pun smoking. Baik. So macam mana tuan-tuan? Masa tu katalah, masa tu Fatwa Kebangsaan belum kata lagi rokok ni haram, web tu haram. Maka bila ada perbalahan, ada kata boleh, ada kata tak boleh, maka berada kita ni dalam keadaan syubhat. Kita berada dalam keadaan syubhat. Baik. Fa inna sidqata ma'ninatun wal kaziba ribatun. Nabi kata kalau benda tu luluh di sisi syarak, benda tu boleh, kita rasa tenang. Maknanya benda tu kita tak takut-takut nak buat. Wal kaziba ribatun, tapi kalau benda tu tak luluh di sisi syarak, benda tu haram, kita akan rasa segan nak buat benda tu, takut-takut nak buat benda tu. Dia kalau nak merokok pun dia merokok belakang tandai. Betul tak? Kan? Tak, kalau benda tu luluh di sisi syarak, merokoklah merata. Kan? Dia merokok dalam tandai, dia merokok belakang tandai, dia merokok menyorok-menyorok dan sebagainya. Maknanya benda tu ribatun kah ataupun tamakninatun? Benda tu tenang kah? Benda tu jadi tak tenang kah dia? Benda tu riba. Senang nak faham yang tu je. Serupalah macam kalau kita terlibat dalam bab-bab yang lain. Kan? Macam ni tadi. Daripada hang sedut rokok, sedut web, baik hang sedut siput sedut, lagi cantik. Tenang tak tenang siput sedut apa nama siput sedut ni? Tenang, tak rasa pun bersalah. Tapi bila kita duk sedut rokok ni, kita duk rasa salah. Pasal apa? Benda tu dah melibatkan hukum. Kan? Iblis kilo 2 siput sedut, masak lemak cili habis, siapa pun tak kata apa. Tapi benda-benda ni juga kena ingat, dia bukan sekadar menyentuh soal makanan, soal pakaian, soal harta benda, soal duit ringgit kita.
halal ataupun haram dan sebagainya, kita kalau berada dalam keadaan syubhat, ini panduan kita. Dan juga dia melibatkan soal pemerintahan. Tuan-tuan tengok hari ini rasa-rasa tenang ke tak tenang? Yang duk ada hari ini, duk rasa tenang ke tak tenang? Duk rasa serabut ke duk rasa tenang? Bila duk rasa serabut, maknanya tak betul. Orang pernah tanya saya, Ustaz, besok kita nak pilihan raya, siapa kita nak pilih? Dalam satu masjid. Lepas saya kuliah, tiba-tiba mai satu orang angkat tangan, Ustaz, besok kita nak pilihan raya, siapa kita nak pilih? Tu dia. Dalam masjid tu timbang kati punya masjid. Masjid tu memang hardcore lah, timbang kati punya masjid. Tiba-tiba mai satu soalan macam tu, killer question, soalan pembunuh. Bagi kita, kalau kita jenis gelojoh punya orang, kita kata dah tentulah bulan, kita kata. Kalau kita jenis gelojoh. Tapi ingat, mungkin kedudukan kita tak lama situ, kontrak kita akan ditamatkan. Dan kita dah tak boleh bersuara di masjid itu. Yang penting Islam kena ada suara. Kalau jenis gelojoh ni tak fikir lama, kita tanya lagi. Dah tentu kita pilih hak ni sebab dia nak bawa Islam. Lepas tu apa jadi? Ni, sejadah ni depa punggai kat kita. Baling kat kita, silat-silat dengan selipak pun depa lempak kat kita. Dengan main-main hak jenis timbang kati ni. Baik. Tapi kalau kita jawab secara ilmiah, siapa pun tak marah. Kita tak jawab secara sembrono, kita tak merepek. Kita jawab ada hadis, ada Quran. Maknanya kalau dia nak marah, dia marah Quran, dia marah hadis. Dia tak boleh marah. So senang kita jawab macam ni. Hadis dia apa? Nabi kata, "Da' ma yaribuk." Tinggalkan apa yang hang rasa ragu. Kalau rasa-rasa pemerintah itu kita rasa ragu, kita rasa sanksi, kita rasa was-was, kita tak rasa secure, kita rasa dia ni okey ke tak okey. Maka kalau mai rasa ragu, apatah lagi dengan skandal yang macam-macam. Betul tak betul? Tiap minggu keluar cerita depa ni macam-macam cerita. Maka bila mai rasa ragu, Nabi kata, tinggal. Ila ma la yaribu, kepada benda yang hang tak rasa ragu. Ada tak dia? Ada tak orang yang kita tak rasa ragu? Ada tak orang yang kita rasa tengok dia ni tenang? Ada tak? Ada. Bahkan dia bercakap pula guna Quran, dia bercakap pula guna hadis. Apa yang dia nak buat semua berdasarkan oriented by Quran dan hadis. Semua sistem yang dia nak buat berorientasikan Quran dan hadis. Ada tak ada? Ada. Sebab kita bukan duduk dalam wilayah kufar, bukan kita duduk dalam negara-negara kafir. Kalau kita duduk dalam negara wilayah kufar, maksudnya negara kafir, memang tak ada lah kumpulan yang nak bawa Islam ni. Tuan-tuan duduk Mongolia, ada? Mana ada Mongolia. Tapi tuan-tuan duduk di Malaysia, ada orang yang nak bawa sistem sekular, ada orang yang nak bawa sistem Islam. So mana kita rasa tenang? Yang mana kita rasa tenang, itulah kita pilih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah hadis, jadikanlah agama sebagai timbang apabila kita nak memilih siapa-siapa yang kita rasa layak. Baik, jadi hadis ni tuan-tuan panduan kepada kita, bukan sekadar memilih makanan, bukan sekadar memilih pakaian, bukan sekadar memilih halal dan haram, rezeki kita dan sebagainya. Bahkan dia memberi panduan kepada kita memilih, untuk kita memilih siapa yang jadi ketua.
Wallahu a'lam. Mudah-mudahan hadis tu manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Baik, hari ini kita baca sambungan kepada tajuk bab ma jaa fi 'aisyin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tajuk berkenaan dengan bab yang telah datang pada menyatakan hadis yang menerangkan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Tuan-tuan tengok muka surat 138. Baik, masalah ke-113. Dia kata malam pula. Dia kata pagi ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu sabarkan lapang di dalam Islam. Baik, kita masih lagi membincangkan cerita tentang sahabat Nabi, cerita tentang kehidupan Nabi dan sahabat Nabi. Yang kehidupan mereka ni sangat-sangatlah sederhana. Sangat-sangat sederhana. Sehingga tak memandang langsung dunia ni sebagai keutamaan. Kalau nak abang mereka ni zuhud, inilah contoh. Kalau kita nak tanya ataupun kalau kita nak amal ibadah yang dibuat secara zuhud. Zuhud ni apa dia tuan-tuan? Zuhud bukan berarti kita kena pakai benda kotor-kotor. Bukan berarti kita kena pakai baju-baju yang bertampal-tampal. Zuhud ni apa dia? Cenderung ke arah akhirat. Dan mensedikitkan agama. Maknanya dia buat apa sahaja, dia fikir untuk agama. Dia ada duit, dia fikir untuk agama. Dia ada harta, dia fikir untuk agama. Dia ada jawatan pangkat, dia fikir untuk agama. Dia kalau dia muyul, maksud muyul ni, dia cenderung ke arah agama. Itulah sifat zuhud. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi apa kes ni? Abu Hurairah radhiyallahu anhu sabarkan lapar di dalam Islam. Kena ingat, Abu Hurairah ni salah satu sahabat Nabi yang diuji dengan kelaparan. Dan kita dah sebut dulu, dia ni adalah merupakan ketua kepada Ahlus Sufah. Ahlus Sufah, Sufah ni maksudnya apa? Sufah ni jamak kepada ahli-ahli sufi, ahli-ahli tasawuf. Kalau kita nak kata jamak, plural dia Sufah. Dia punya singular, kalau seorang dia panggil ahli sufi, ahli sufi. Tapi kalau jamak plural, Ahlus Sufah. Tuan-tuan, dulu kita pernah sebut pusat tasawuf dunia, tuan-tuan tahu di mana? Di Syria. Syria. Dan tempat dia, markas dia di mana? Kalau bahasa Arab dia panggil Halab. Halab. Tapi bahasa Inggeris dia panggil Aleppo. Aleppo. Tempat yang paling musnah sekali di Syria sekarang ni Aleppo. Halab. Dah tak jadi apa dah. Jadi padang jarak, padang terkukuh. Ini dendam puak-puak Syiah. Puak-puak Syiah dia target Aleppo ni sebab dia pusat tasawuf dunia. Markas ahli sunnah wal jamaah. Tuan-tuan, di sanalah terletaknya makam Salahuddin Al-Ayyubi. Saya ada gambar saya, makam Salahuddin Al-Ayyubi. Begitu juga dengan Qal'ah yang ditawan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Qal'ah ni maksudnya apa? Dia merupakan satu pusat tahanan tentera Rom ataupun pusat tentera Rom dulu. Dulu punya tentera, tuan-tuan, mereka akan rongka bukit-bukit. So bukit ni dia akan jadikan Qal'ah pusat kawalan, pusat tentera. Mereka akan bina istana, mereka akan binakan pusat kawalan. Cukup besar dan tinggi bukit itu, dan bukit itu dibina oleh tentera Rom sebagai pusat pertahanan mereka. Nah, dulu punya strategi, tuan-tuan, mereka akan target bukit-bukit supaya bukit, daripada bukit tu mereka boleh lancarkan serangan ke mana-mana. Contoh hari ni, tuan-tuan,
Yang Yahudi nak sangat Bukit Golan ni pasal apa? Dalam bahasa Arab dia panggil Jabal Jaulan. Jaulan. Tapi kita Inggeris panggil Golan. Bukit Golan. Sampai 3 buah negara rebut bukit ni. Palestin, kemudian Israel, kemudian Jordan, Syria, satu lagi, 4. Sebab bukit ni dia sangat-sangat strategi. Daripada bukit itu dia boleh hala senjata dia ke mana-mana negara dia nak. Baik, Bukit Golan. Dan Bukit Golan ni tempat Jordan, tempat saya mengaji dulu, tak jauh mana, 50 km. Kami sempadan dengan Bukit Golan dulu. Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah sekalian. Hebatnya Aleppo ni ataupun Halab ni pusat tasawuf dunia. Sampai melahirkan ramai wali-wali Allah dalam tu. Yang kasyaf ni apa? Dia ada ilmu makrifat. Dia boleh baca hati kita. Kita ni orang baik ke orang jahat ke dia kenal. Tu dia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat dan rahmati Allah. Pernah sekali saya ikut rombongan pergi Syria. Masa tu Syria tengah aman. Kan? Jadi bila kami sampai ke Pekan Halab ni, Bandaraya Halab, Aleppo ni, kami diberi ingat oleh ketua rombongan. Dia kata jaga-jaga tempat ni, mulut jangan capui. Nombor 1 pesan, mulut jangan capui. Capui ni apa? Cakap besar. Ini adalah pusat tasawuf dunia. Kadang-kadang kita tengok orang tu lekeh aja, tapi silap hari bulan dia tu wali Allah. Kadang-kadang kita tengok orang tu sempoi, tak ada apa. Kadang-kadang kepiah pun tak pakai, sorban pun tak pakai, janggut pun tak ada, tapi dia wali Allah. Kena sungguh ke sahabat saya, tuan-tuan. Kena sungguh ke sahabat saya. Saya ingat lagi sahabat saya ni nama dia Ustaz Rosli, orang Penang. Baik, jadi kami dibagi 2 jam untuk belilah apa-apa barang yang ada di Pekan Halab ni. Dan memang dia di sana dia ada satu bazar yang cukup murah lah. Kita pun masuk dalam tu, nak cari jubah, nak cari baju, nak cari apa-apa semua ada. So kita pun dalam masa 2 jam tu kita belilah apa yang patut. Lepas tu dia kata tepat 2 jam semua kena masuk bas balik. Tengok kawan saya Ustaz Rosli ni tak ada sebelah. Aduh. Kita pun cakap dengan ketua ni, cakap dengan pemandu bas, intazir ya Sayyidi. Intazir ni maksudnya tunggu Sat. Tunggu Sat. Kawan saya sebelah ni tak ada lagi, tunggu Sat lagi 15 minit. Baik, tak lama tu kita pun tunggu. Ustaz Rosli ni pun datang. Tengok kiri kanan dia bawa pakaian. Dia bawa ni baju 2 bandel. Ni kain apa nama? Kain mita tu dia bawa. Oi, kita tanya, hebat hang ni, kalau orang perempuan dengan shopping. Lepas tu dia cakap kat saya balik, ni bukan aku shopping, ni percuma, dia kata. Ni 2 bandel baju ni. Bukan baju, kain mita ni, 2 bandel ni. Ni bukan percuma. Ni bukan beli, aku dapat ni percuma. Macam mana hang boleh dapat percuma? Tunjuk saya kedai mana? Dah, cerita dia cerita kat saya lah. Cerita dia, tengah-tengah dia duk pilih jubah nak beli kat kedai. Tokek kedai tu pergi tekuk dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni awak hang dah lama tak telefon orang tua kat kampung. La ilaha illallah. Mana dia tahu? Dia cakap dalam bahasa Arab lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanya Sat boleh? Ya, silakan. Ni awak dah lama tak telefon orang tua kat kampung. Mereka rindu lah ni. La ilaha illallah. Ustaz Rosli tu cakap dengan saya, memang aku dah lama tak telefon orang tua pun.
Tak, mana dia tahu tu. Lepas tu dia terus ambil telefon. Dia bagi dekat Ustaz Rosli ni. Nah, telefon orang tua hang lah ni juga. Tak baik biarkan orang tua kita rindu. Tak baik biarkan orang tua kita ni rindu. Dia pun telefon dia. Assalamualaikum mak, minta maaf lah saya sibuk cik. Sibuk apa? Pergi melancong ni sibuk apa? Tak maaf lah mak apa. Sambil dia telefon tu tokai kedai ni potong kain. Potong kain. Bila dah selesai dia telefon, 2 bandel plastik bag ni besar depan mata dia. Ni, satu plastik ini sedekah ahli rombongan hang dalam beg tu. Mana dia tahu kita duduk dalam rombongan ni? Oi, ketang tuan-tuan, ketang. Mana dia tahu? Dia pun sendiri tak perkenalkan diri dia. Dia datang daripada Jordan melalui rombongan, dan dalam rombongan tu ada ahli lebih kurang kira-kira 30 orang. Dia kata, hang pergi sedekah kain baju ni. Ahli rombongan hang yang ada 30 orang dalam bas tu. Siapa hafak kat dia kita pun tak tahu. Dan satu lagi bandel kain ni, balik kampung nanti sedekah pada fakir miskin yang ada di kampung. Free of charge, dia tak bagi apa. Oh tuan-tuan kalau jumpa orang macam ni tak ketak. Satu orang doktor saya, nama dia Dr. Hasif. Saya tak tahulah sama ada lagi atau tidak. Ni doktor hebat. Satu orang pensyarah saya, nama dia Dr. Hasif. Dia ni pun ahli tasawuf, berasal daripada Syria. Dia ni pakar tafsir. Cuma satu yang kita tengok kelebihan dia, macam tadilah, dia boleh kenal dia ni siapa. Dia ni orang jahat ke, dia ni orang baik ke, dia ni okey ke tak okey ke. Orang cukup takut nak melintah dengan Dr. Hasif ni. Nak lalu depan doktor ni cukup takut. Dia boleh tekuk kita, hang tak semayang lagi, pergi semayang. Dia. Dan salah satu perangai dia, kalau dia masuk kelas, sebelum dia nak ajak student dia, dia akan perhati student dia seorang-seorang. Tengok-tengok dia dapat tangkap seorang. Enta mazilta lam tusalli zuhra fatusalli zuhra fatarji' ba'di. Hang tak semayang zuhur lagi. Hampir keluar semayang dulu, lepas tu hang datang sini balik. Astagfirullahaladzim. Sungguh tuan-tuan, memang orang yang mengaji dengan dia ni, kalau tak clear mampus habis. Kan? Ada satu orang budak Arab pagi tu, tak macam mana malam, mimpi ke apa, dia berjunub. Budak Arab, tapi bukan budak syariah, dia budak ekonomi. Malam tadi dia mimpi, kebetulan musim tu musim sejuk. Dia bangun pagi, tengok-tengok dah terlewat dengan tak mandi apa, dalam keadaan dia tak bersih, dalam keadaan dia kotor, dalam keadaan dia berjanabah, dia tak mandi junub. Dia terus pergi kelas doktor ni. Kenalah. Punya marah doktor ni, hang keluar, hang pergi mandi, aku tak izinkan ilmu aku nak bagi pada orang yang kotor. Subhanallah. Mana dia tahu tu tuan-tuan? Ini yang kata ilmu makrifat. Orang boleh baca hati kita. Tuan-tuan, rasa-rasa nak bawa doktor tu ke Manjung. Biar dia scan seorang-seorang. Ni awak jadi harum manis lah ni. Elok-elok duduk dalam jemaah yang awak keluar. Ni yang tak sokong hukum hudud ni pasal apa? Ni. Oh tuan-tuan. Baik. Nak apa? Abu Hurairah ni ketua kepada ahlu tasawuf ni. Dia dipanggil, jemaah tu dikenali sebagai ahli sufah. Memang orang jenis bersih. Memang Allah Subhanahu wa ta'ala jaga golongan ni. Baik. Sesungguhnya dengan sepotong hadis
Yang di atas itu dapat tahu kita betapa sabarnya seorang daripada sahabat Nabi kita di atas kelaparan, kerana menuntut akhirat dan kerana bersedia amal ibadat. Ni Abu Hurairah punya cerita. Sahabat Nabi yang paling diuji dengan kelaparan, siapa dia? Abu Hurairah lah. Baik. Maka dengan sebab kuat imannya dan kuat percaya akan akhirat, ditahan apa kesakitan dan kesempitan dunia ini, tidaklah Abu Hurairah itu seorang sahaja yang demikian. Bahkan banyak daripada sahabat Nabi demikian itu, sebagaimana tersebut khabarnya di dalam hadis yang lain. Katanya Abu Hurairah, walaqad qa'adtu yawman ala tariqihim alladhi yakhrujuna fihi famarra Abi Bakrin fasa'altuh an ayatin min kitabillah ma as'aluhu illa liyusji'ani. Baik. Famarra wa lam yaf'al. Dan demi sesungguhnya telah duduk aku pada satu hari di atas jalan mereka itu, yang keluar mereka itu padanya, yakni Nabi dan setengah sahabatnya, membawa lapar perutku ini, supaya dapat kira-kiranya aku aku lalai daripada kelaparanku dan pedih hatiku, dan dapat jalan kenyangku. Di dalam aku duduk itu, maka lalu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, bila aku lihat akan dia lalu bangkit aku bertanya kepadanya daripada satu ayat daripada kitab Allah, yakni Quran. Bukannya aku bertanya itu kerana aku tidak ingat dan tidak tahu, bahkan tiada ku tanya, melainkan kerana boleh dikenyangnya aku dengan pertanyaanku itu, dan supaya dikata padaku, mari ke rumah, aku beri kamu makan. Cerita ni dulu kita dah sembang dah, tapi kita tak jumpa lagi hadis dia. Dia kisah bagaimana Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, manusia yang diuji oleh Allah Ta'ala kelaparan. Tapi nama kata nak meminta-minta, nak tadah tangan, nak tadah koleh depan orang ramai, dia tak mau. Sebab Nabi kata apa? Yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Islam tak suka orang Islam tak suka umat dia meminta-minta, melainkan kalau terpaksa ataupun terdesak, maka disuruh orang lain bantu dia. Baik, jadi Sayyidina Abu Hurairah, kerana terkesan dengan hadis ni, dia tak suka minta-minta. So dia buat macam mana? Dia tunggu satu tempat, satu jalan, yang mana jalan tu selalu Nabi, selalu para sahabat lalu lalang. Dia tunggu. Main sahabat Nabi bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Abu Hurairah ni dia buat trik. Dia buat tanya Abu Bakar ni. Assalamualaikum Abu Bakar. Waalaikumsalam. Bercerita Abu Hurairah. Dah saya tunggu ni sebab saya nak tanya entah ni satu soalan agama. Boleh ke tak boleh? Berlakon. Dia berlakon. Abu Bakar tanya dia, hang nak tanya apa? Dah, saya nak tanya apa makna ayat Quran sekian. Abu Hurairah dalam hadis ni dia kata apa? Aku pun tahu jawapan tu. Aku pun tahu tak payah tanya orang pun. Aku pun tahu. Tapi saja trik. Abu Bakar ni orang kaya. Mudah-mudahan lepas dia tanya Abu Bakar akan tanya dia balik. Abu Hurairah, hang dah makan belum? Belum. Jom ke rumah, aku belanja hang makan. Rupa macam tuan-tuan lah. Lepas kuliah subuh ni kan ada orang ajak saya breakfast. Ustaz, jom sarapan. Kan? Sama lah macam Abu Hurairah. Dia malu nak minta-minta ni. Dia segan nak minta. Dia tak mau minta. Tapi lapar. Maka dia buat elak macam tu. Dia tanya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, saya nak tanya satu soalan, boleh tak boleh? Abu Bakar tanya balik, apa dia?
Ni, ayat-ayat sekian, apa tafsiran dia? Abu Bakar pun jawab lah. Abu Bakar pun tak sedar yang Abu Hurairah ni dia trik aja. Walhal Abu Hurairah tahu jawapan tu. Maka Abu Bakar pun terang, ayat ni makna dia sekian. Bila dah habis Abu Bakar jawab, ya Allah, Assalamualaikum, aku balik dulu. Allahu Akbar. Tak menjadi trik dia. Dia ingat Abu Bakar ni pelawar dia, makan sekali. Tak jadi. Tak apa, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, maka lalu ia dan tidak ia kata apa padaku. Baik, seterusnya kata Abu Hurairah lagi. Summa marra bi Umar. Fasa'altuhu an ayatin min kitabillah. Ma sa'altuhu illa liyushji'ani. Famarra wa lam yaf'al. Summa marra famarra wa lam yaf'al. Kemudian lalu dekatku Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Orang kedua pula lalu lepas tu, tadi Sayyidina Abu Bakar tak menjadi. Kemudian orang yang kedua siapa pula? Sayyidina Umar. Baik, kemudian bila mai Sayyidina Umar, maka aku tanya kepadanya satu ayat daripada kitab Allah, yakni Quran. Serupalah, dia tanya soalan yang sama. Tiada aku tanya akan dia itu melainkan supaya dikenyangkan akan daku, yakni supaya ia beri aku makan, dan dikatanya, mari ikutku ke rumah. Maka lalu Sayyidina Umar pun Sayyidina Umar dekatku dan berbual aku dengan dia pada ayat Quran itu, tetapi tiada memperbuat ia, yakni tidak diajaknya aku ke rumah. Allahu Akbar. Tadi Sayyidina Abu Bakar tak menjadi trik dia, main Sayyidina Umar pun dia serupa juga, dia buat tanya soalan tu. Bila Sayyidina Umar dah jawab soalan tu pun serupa, Assalamualaikum, aku balik dulu, aku ada hal ke Umar. Dua kali dia kena. Baik, seterusnya apa sambungan hadis tu? Baik, thumma marra Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam fatabassama hina rani wa qala Abu Hurairah, qultu labbaika ya Rasulullah, qala alhiq wa madha fa atba'tuhu wa dakhala manzilah. Fasta'zantu fa'azinani fawajada qadahan min laban. Baik, apa jawab dia? Kemudian daripada sudah aku berbual dan bertanya Sayyidina Abu Bakar, dan Sayyidina Umar itu lalu pula Abu Al-Qasim, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, gelaran kepada Nabi tuan-tuan Abu Al-Qasim. Sebab salah seorang anak kepada Rasulullah nama dia Qasim. Abu maksudnya bapa. Qasim bermaknanya Qasim lah, anak dia, bapa kepada Qasim. Jadi selalu memang jadi tradisi orang Arab, gelaran-gelaran ni dia sempena ambil nama anak. Contohnya nama anak sulung dia Aiman, dia akan letak nama Abu Aiman. Kan? Nama anak sulung saya contoh Ain, saya boleh nama diri saya Abu Ain. Kan? Bapa kepada Ain. Baik, itu merupakan takalid. Takalid ni maksudnya apa? Tradisional orang Arab. Nabi pun dia macam tu. Dia gelak diri dia Abu Qasim. Baik, muslimin dan muslimat anda rahmati Allah. So, orang yang ketiga lalu pula lepas tu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu tersenyum ia pada waktu melihat ia akan daku, dan dikenalnya mukaku dalam kelaparan yang sehabis lapar, dan dipanggilnya aku. Bila mai orang yang ketiga tengok-tengok Rasulullah, Abu Hurairah pun buat-buat nak tanya lah. Bila dia nak tanya aja, Nabi pun senyum. Abu, antok sadok berlakon dengan aku. Kau sadok berlakon dengan aku. Aku tahu hang lapar ni. Buat-buat tanya pula. Sebab apa Nabi tahu? Sebab Jibril ada sebelah Nabi.
Jibril lah bagi tahu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Abu Hurairah ni dia akan buat-buat dengan hang, dia akan berlakon kononnya dia tanya soalan, tapi sebenarnya dia bukan nak tanya pun, dia lapar sebenarnya. Maka Nabi pun senyum dengan Abu Hurairah, tak usah duk cakap banyak. Maka Nabi SAW kata, jom ikut aku ke rumah. Dia kata apa tadi? Dan dipanggilnya aku, sabdanya, hai Abu Hurairah, sahutku, saya ya Rasulullah. Sabdanya, mari turut belakangku dan berjalan terus ia ke rumah. Lalu aku turut akan dia dari belakangnya. Bila sampai ia ke rumahnya, lalu masuk ia ke rumahnya itu dan minta izin aku kepadanya masuk ke dalam rumah itu. Maka diizinkan aku. Bila sudah masuk ia, maka didapatnya dalam rumahnya satu bekas susu, ada isi susu di dalamnya. Nabi Muhammad pun suruh Abu Hurairah ni, jom. Jangan berlakon dengan aku, buat-buat tanya pula. Aku tahu hang lapar. Jom ikut saya ke rumah, kot-kot ada makanan dalam rumah. Baik. Jadi Abu Hurairah pun ikut Nabi. Bila Nabi masuk ke rumah, Abu Hurairah ada di luar rumah. Abu Hurairah tanya Nabi, minta izin dengan Nabi, boleh tak saya masuk sekali? Nabi pun izin dia. Jangan kita tak boleh masuk rumah orang, minta izin dulu. Baik. Bila masuk rumah Rasulullah, nampak satu laban. Laban ni maksudnya satu jak susu. Ada di atas meja rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala min aina hadzal laban lakum? Min aina hadzal laban lakum? Qila ahdahu lana fulanan. Ahdahu lana fulanun. Maka ia pun bertanya pada ahli rumahnya, sabdanya, daripada mana datang susu ini bagi sekalian kamu? Nabi pun tanya isteri dia, mana mai susu ni? Sebab masa Nabi keluar rumah tadi, susu tak ada. Tiba-tiba mai satu jak susu. Nabi kata, min aina hazal laban lakun? Mai tang mana ni susu ni? Maka jawab isteri dia, ahda'u lana fulan. Isteri dia pun jawab apa tadi? Diberi orang akan dia bagi kita oleh si anu itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Baik. Dalam perbincangan hadis ni, ada orang kata, kenapa dia panggil perkataan ahda? Ahdahu. Maksudnya apa? Ada orang telah bagi hadiah ke kami ya Rasulullah susu ni. Tadi semasa tuan pergi semayang, ada sahabat dia hantar satu susu, dia hadiah ke kami. Kenapa tak panggil sedekah? Kalau kita dapat apa-apa makanan, orang panggil sedekah. Nah ustaz, sedekah. Nah, muslimin dan muslimat dan rahmati Allah sekalian. Pasal keluarga Nabi haram terima sedekah. Allah Ta'ala memuliakan keturunan Rasulullah. Orang yang sedekah ni orang miskin. Sebab itu tak boleh kita panggil keturunan Nabi ni miskin ke apa semua. Walaupun Nabi dia tak mewah, tapi Nabi tak boleh dipanggil golongan fakir dan miskin yang berhak terima zakat. Nabi pun tak boleh terima zakat walaupun dia daif, dia tak ada harta benda. Tetapi boleh ditukar kepada hadiah. Contoh, tuan-tuan, kita buat amal, kita buat ibadat. Tuan-tuan sembelih lembu dan sebagainya. Tiba-tiba orang upah tuan-tuan sembelih lembu. Boleh tak boleh terima upah tu? Tak boleh. Nah, ambil RM200, kita upah. Nah, ambil bahagian daging, upah hang sembelih lembu. Tak boleh. Nah, tetapi kita boleh kata hadiah. Tuan-tuan,
Tuan-tuan panggil ustaz-ustaz mengajar. Lepas habis mengajar, tuan-tuan bagi envelope dekat dia. Nah ustaz, upah. Tak boleh upah. Tak boleh upah. Kalau tuan-tuan bagi kat saya kerana upah, saya tak boleh terima. Sebab buat kerja agama tak ada upah. Kena faham tu. Buat kerja agama, buat kerja ibadat tak boleh upah. Tapi kalau tuan-tuan kata, nah ustaz hadiah, baru boleh saya terima. Ini semua ikut kepada niat kita. Samalah juga dengan hadis Nabi ni. Baik, jadi laban ataupun susu yang diterima oleh Nabi itu bukan sedekah, tetapi dia panggil hadiah. Baik, kemudian bila didengar oleh Nabi kata orang demikian itu, ia pun bersabda padaku, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah, qultu labbaik, qala alhiq ila ahli suffah, alhiq ila ahli suffah fad'uhum wa hum adyaful Islam la ya'wuna ala ahlin wa la ya'wuna ala ahlin wa malin. Baik. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hai Abu Hurairah, jawabku saya. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok ada satu jak susu, Nabi pun cakap balik dengan Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, jawab Abu Hurairah, ya Rasulullah. Apa dia ya Rasulullah? Maka sabdanya, lekeh pergi kamu kepada ahli sufah, yakni orang-orang yang duduk tinggal di tepi pinggir masjid, yang ramai mengaji dan beramal ibadat itu. Pergi panggil mereka itu, kerana mereka itu tamuan orang-orang Islam, tidak menumpang mereka itu atas ahli-ahlinya dan kerabatnya, dan tiada harta bagi mereka itu, dan tiada seorang ditumpangnya, dan tempat tidur mereka itu ialah masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada mereka itu tempat berteduh dan berbuat ibadat lain daripada tempat itu. Abu Hurairah ni dahlah lapak, tuan-tuan tahu tak? Sampai terpaksa dia berlakon dengan Abu Bakar, terpaksa berlakon dengan Sayyidina Umar. Bila Nabi ajak dia ke rumah, tengok-tengok ada satu jak susu. Abu Hurairah pun lega lah. Alhamdulillah, tu aku punya lah tu. Kan? Tengok-tengok Nabi suruh panggil geng-geng ahli sufah ni. Tuan-tuan tahu geng-geng ahli sufah ni ada berapa ramai? Ada 70 lebih. Abu Hurairah ni ketua. Ahli-ahli sufah yang di bawah dia ada 70 lebih. Apa kerja ahli sufah ni? Ahli sufah ni dia tak ada kerja. Nabi tanggung mereka. Macam mana Nabi tanggung mereka? Nabi bagi duit ke mereka ke? Dah. Nabi tanggung mereka apabila ada orang bagi apa-apa hadiah kepada Nabi, Nabi tolak balik ke mereka. Orang bagi pakaian ke Nabi, Nabi tolak balik ke mereka. Orang bagi makanan kepada Nabi, Nabi tolak balik kepada ahli sufah ni. Mereka tak ada kerja. Kerja mereka apa? Bila Nabi buat pengajian, bila Nabi bagi pengajian, buat kuliah, mereka attend, mereka ramai-ramai duduk rapat-rapat dengan Nabi. Kalau tak ada pengajian, mereka semayang, mereka zikir, mereka iktikaf. Mereka penuhkan amal-amal ibadat dalam masjid. Bila Nabi buat kuliah, maka mereka akan ramai. Sebab itu golongan ahli sufah ni paling banyak riwayat hadis Nabi. Sebab mereka ni tak sibuk dengan urusan-urusan takbir dunia dan sebagainya. Bahkan di kalangan mereka ni tak menikah pun. Mereka tak ada anak bini. Mereka duduk sebatang kara. Nabi bela mereka. Apa hadis-hadis yang Nabi sampaikan ni? Ni golongan ahli sufah. Seramai 70 lebih termasuk Abu Hurairah. Jadi Nabi SAW pesan kepada Abu Hurairah, Abu, jangan minum dulu susu ni, pergi cari mereka, panggil kawan-kawan ni, penuhkan rumah saya. Muslimin dan muslimat yang rahmati Allah sekalian. Kata Abu Hurairah, iza atathu sadaqatun ba'asa fiha ilaihim wa lam yatanawal minha syai'an wa iza atathu hadiyatun arsala ilaihim fa asaba minha wa asyrakahum fiha.
Apabila datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu sedekah, orang dikirimnya sedekah itu kepada orang-orang ahli sufah itu dan tidak diambil bagi dirinya dan ahlinya daripada sedikit pun, maka dimakanlah oleh orang-orang ahli sufah itu barang yang datang daripada Nabi. Dan apabila datang kepada Nabi itu satu hidayah, satu hadiah, orang daripada makanan, maka dikirimnya setengah kepada orang-orang ahli sufah itu dan ambil kepadanya setengah buat dirinya dan ahlinya, dan bersekutu Nabi dengan ahli sufah itu padanya. Ini penjelasan daripada hadis itu. Dia kata iza atathu sadaqah, kalaulah makanan yang mai itu, kalaulah benda-benda yang orang bagi kepada Nabi itu orang sedekah, maka dia kata apa? Ba'asa fihim ilaihim, ba'asa biha ilaihim walam yatanawal minha syai'an. Nabi akan bagi benda-benda yang orang niat sedekah tu kepada ahli sufah. Nabi tak boleh terima barang sedekah. Anda faham? Sebab itu Nabi tanya dia punya isteri, ni benda apa? Siapa yang bagi kepada kita? Maka isteri dia jawab, tadi ada orang hadiah. Maknanya kalau hadiah, Nabi boleh minum. Tapi kalau barang tu barang sedekah, Nabi akan panggil semua ahli sufah, ambillah barang sedekah ni, aku tak boleh terima. Tapi kalaulah sekiranya dia kata apa? Wa iza atathu hadiyatan, tapi kalau barang itu barang hadiah, arsala ilaihim fa asaba minha wa asyrakahum biha. Tapi kalau barang tu barang hadiah, Nabi tetap juga akan panggil ahli sufah untuk ambil barang hadiah itu, wa asyrakahum, tapi Nabi boleh ambil sekali, Nabi boleh join sekali. Contohnya susu ni tadi. Bila Nabi tanya isteri dia, ini barang ni barang apa? Dia kata apa? Ini barang hadiah. Maka Nabi boleh minum sikit susu tu, sebab itu hadiah. Tapi Nabi panggil terlebih dahulu ahli sufah yang ramai-ramai ni, supaya mereka minum dulu. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dimakanlah oleh orang-orang ahli sufah itu barang yang datang daripada Nabi. Dan apabila datang kepada Nabi itu satu hadiah, orang daripada makan, maka dikirim setengahnya kepada orang ahli sufah itu. Ini yang kita cerita tadi. Baik, tengok masalah 114. Sedekah itu haram kepada Nabi dan keluarganya memakannya sampai hari kiamat, tuan-tuan. Kalau hari ini ada keturunan Rasulullah, mereka tak boleh terima sedekah, mereka tak boleh terima hadiah, walaupun mereka miskin dan sebagainya. Baik, seterusnya. Dengan kerana itulah tersebut di dalam hadis dalam masalah 113 itu, apabila datang sedekah orang kepadanya, dikirim kepada orang-orang ahli sufah dan tidak diambil sedikit pun, sama ada sedekah itu sedekah wajib ataupun sedekah sunnah. Apa maksud sedekah wajib? Zakat. Nabi tak boleh terima. Dan apa dia sedekah sunat? Sedekah yang biasa-biasa pun Nabi tak boleh terima. Dan haram belaka atas Nabi dan keluarganya memakannya. Bersalahan kalaulah hadiah, maka hadiah itu harus atas Nabi dan keluarganya memakannya. Dengan kerana itulah tersebut di dalam hadis, apabila datang hadiah, bersekutu ia dengan ahli sufah itu memakannya. Kalau Nabi nampak bahawa benda itu barang hadiah, Nabi boleh share dengan orang lain, Nabi boleh makan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah setakat itu, tuan-tuan. Sambungan hadis ni dia cukup panjang. Takut nanti sampai pukul berapa baru kita nak selesai. Tak apa, insya-Allah pada minggu hadapan kuliah isyak kita akan sambungan hadis ni. Apa cerita? Nabi SAW bila nak minum, bila nampak, bila balik rumah tengok-tengok ada susu, Abu Hurairah ingat bahawa susu tu untuk dia dengan Rasulullah. Tiba-tiba Nabi SAW suruh Abu Hurairah ni panggil geng-geng ahli sufah.
Nabi suruh. Maka ahli sufah ni dipanggil oleh Nabi untuk masuk ke rumah untuk minum air susu ni. Allah Ta'ala sengaja nak menguji Abu Hurairah. Tuhan uji Abu Hurairah. Lapang. Lepas tu bila dah dapat susu pula, Nabi suruh dia ni, Nabi suruh Abu Hurairah ni panggilkan kawan dia. Apa jadi kalau Abu Hurairah ni jenis perempuan, tuan-tuan? Tuan-tuan, hadis ni mengajak kita tentang walaklah kepada pemimpin. Walaupun kita ditekan dengan macam-macam ujian. Macam Abu Hurairah ni, ujian macam-macam menimpa dekat dia. Dia lapar, dia dahaga, dia buat macam-macam tapi tak berjaya juga. Tiba-tiba Nabi suruh dia cari juga. Ni semua mengajak kita supaya wala' dengan pemimpin. Pemimpin kita ni dia tahu apa yang sepatutnya hendak dilakukan. Apatah lagi kalau pemimpin kita ini adalah jenis orang yang faham Islam, faham Quran, faham hadis. Sebab itu baru-baru ni kita sebut cerita tentang deklarasi 27 hari bulan hari tu kita tak join di Kuala Lumpur. Pasal apa? Pasal apa? Tujuannya nak menjatuhkan kawan tu dengan cara tidak demokrasi. Perbuatan menjatuhkan orang, walaupun kita nak dia tu jatuh, memang nak kita dia tu jatuh, dengan dia lah, dengan tangan dia lah, macam-macam penyakit ada. Tetapi dengan cara yang tidak demokrasi adalah haram. Kalau kita buat juga serupalah macam tindakan Asisi menjatuhkan Dr. Mursi. Kita marah doktor, kita marah Asisi menjatuhkan Dr. Mursi kerana tidak secara demokratik. Dr. Mursi dipilih secara demokratik. Tiba-tiba kita jatuhkan dia, maka kita 2 kali 5 dengan dia. Yang kedua, nanti yang jatuh tu dia, yang naik pula siapa? Orang dia juga. Orang kita ke orang dia? Orang dia. Dongoi-dongoi itu juga. Kita yang nak jatuhkan sistem yang mereka bawa ni, sistem sekularisme, dan kita nak ganti Islam. Sebab itu tak guna. Nanti yang naik mereka. Puak-puak ni juga. Puak-puak ni pun tak betul juga. Serupa aja. Kita serupa kita. Hang duk kata dia teruk, hang dulu pun teruk. Betul tak? Teruk. Jadi yang akan naik besok, mereka dah buat deklarasi, yang akan naik besok kalau jatuh dongoi ni, puak ni, yang akan naik nanti dia juga, orang-orang dia juga. Maka sistem sekular tetap berkuasa. Betul? Kita nak ganti dengan sistem Islam. Sebab itu walaklah dengan pemimpin, walaklah dengan orang alim. InsyaAllah kita selamat dunia dan akhirat. Itu moral kepada cerita yang kita baca tadi. Wallahu a'lam. Cukup sekadar itu tuan-tuan. Yang baik itu datang daripada Allah, dan tak baik itu silap saya. Malam ni kuliah saya di masjid daerah. Ya, sila bawa kitab Bahrul Mazi jilid yang ke-13. Wallahu a'lam. Dan yang kedua, saya masih tetap nak memohon sumbangan daripada tuan-tuan untuk membina masjid di Kemboja dan juga pembinaan Ma'had Tahfiz di sana. Yang banyak lagi yang diperlukan, saya tengah usahakan dengan sahabat saya. Baik, jadi 1 hari bulan 6 saya akan berangkat ke Kemboja. Sampailah 4 hari bulan 6, lagi 2 hari nak puasa. Kita akan bawa sumbangan, kita akan bawa macam-macam orang punya hajat dan sebagainya, bawa ke sana selama 4 hari 3 malam. Saya bersama dengan ahli-ahli rombongan saya akan ke sana selama 4 hari 3 malam. Baik, cuma saya nak tanya pada tuan-tuan, siapa-siapa berhajat untuk buat akikah di sana. Jadi kita offer, siapa-siapa yang ingin buat ibadah akikah ataupun sengaja nak sedekah, yang mana daging akikah ni kita akan bagi makan kepada anak-anak yatim dan fakir miskin ini, budak-budak tahfiz ini, seramai 60 hingga 70 orang. Yang mana daging itu mereka akan guna untuk buka puasa sepanjang bulan Ramadan.
Jadi pahala dia tuan-tuan dapat apa? Nombor satu, pahala sedekah. Yang kedua, pahala akikah. Yang ketiga, pahala bagi jamuan buka puasa kepada anak-anak yatim. Hebatlah pahala. Jadi saya sebut di sini harga kambing di sana 650. Harga lembu di sana 2,200. Murahlah. Kita lembu kita sini berapa? 4,000. Tapi kemetot cekediang lagi. Rendah dia. Sana lembu sana tinggi-tinggi tuan-tuan. Lembu sana tinggi-tinggi. Harga cukup murah. 2,200 dah boleh dapat. Jadi tolonglah pesan-pesan kepada para sahabat, siapa nak buat akikah, cucu dia kah ataupun anak dia kah, bolehlah hubungi saya. Wallahu a'lam. Ada masa 2 bulan lagi boleh jumpa saya dekat. Cukup sekadar itu. Yang baik datang daripada Allah, tak baik tersilap saya. Tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Walillah. Bismillah.